Ada, bagus. Hidayah ada buku, bagus. Okey. Khobar ni kalau kita ingat dan kita belajar sebelum ni, apa ni? Isim yang marfu' adanya 7. Ini berasal i'rab isim. Di dalam tajuk i'rab isim, kan? Jadi kita nyanyi yang kita nyanyi lagu itulah isim yang marfu' adanya 7. Fa'il naibnya suka bergaduh. Mubtada khabar sering bersamaan. Itulah khabar duduk kat situ lah. So dia ni dalam bawah isim marfu'. Isim marfu', isim majrur, isim mansub dengan biasa dengar kan. Dia masuk dalam tajuk isim yang marfu'. Itulah khabar. Okey, mari kita lihat di sini. Okey, kalau kita baca dialog dia, okey, alhamdulillah mubtada saya sudah faham Ustaz. Cuma macam mana pula dengan khabar? Khabar terdapat juga syarat-syaratnya. So khabar ni senangnya isim, pertama isim, nakirah, marfu', menyempurnakan makna mubtada. Itu syarat-syarat dia lah. Dia kena isim. Pertama kena isim. Khabar. Nakirah, marfu' dan dia menyempurnakan makna mubtada. Okey, khabar ni pula satu ceritanya, khabar ni. Dia kena ada mubtada. So dalam ayat, kalau kita nak i'rab sesuatu tu khabar, kita kena pastikan jumpa mubtada dulu. Tak boleh terus nak cari mubtada, nak cari khabar. Tak akan jumpa. Tiba-tiba cari okey, jumpa ayat panjang, tiba-tiba ustaz ni dia punya khabar dia. Ini dia punya khabar dia. Mana mubtada? Mesti kena tanya dulu mana mubtada, baru boleh tahu khabar. Itu tips penting tu. Tips penting. Kena jumpa mubtada dulu baru ada khabar. Okey. Contoh ayat ni bagi at-talibu jamilun. Ustaz boleh ke kita bina ayat Sofia tanya tu? Baca buku kan? Surat 21 tu. Ustaz boleh ke kita bina ayat seperti at-talibu jamilatun? Oh, tidak boleh. Ustaz Selam berjawab. Sebabnya mubtada dan khabar mesti mutabaqah. Dipanggil mutabaqah. Mutabaqah maknanya dia kena selari. Ya betul, Farin jawab. Mesti sama. Kalau mubtada kalau mufrad sama mufrad, jamak sama jamak. Kalau mubtada jamak, khabar pun kena jamak. Mubtada muzakkar, khabar pun kena muzakkar. Mubtada muannas, khabar pun kena muannas. Itu pentingnya mubtada dengan khabar. Mubtada dan khabar ni macam belangkas lah, dia tak dipisahkan. Maka dia dipisahkan. Kalau ada mubtada mesti ada khabar. Okey. Kalau begitu dia kata ayat betulnya at-talibatu jamilatun. Ya betul. Tak boleh sebut at-talibu jamilatun, kena at-talibatu jamilatun ataupun at-talibu jamilun. Boleh dua-dua gitu. Okey, yang ke-41. Dialog 41 tu. Dia kata kalau baca sebut al-aqlamu jamiluna, betul ke? Ustaz selamat jawab. Ayat seperti itu salah. Saya sebenarnya kalau dekat dalam kelas saya akan suruh pelajar baca. Masalah sekarang ni kalau saya suruh awak baca memang awak diam, jadi makan masa pula kat situ. So cuba awak lajukan sikit supaya kalau awak boleh proaktif, maka lagi cepat, lagi mudah nak mengajar. Lagi mudah kita nak mengajar sebab belajar jawab tu membantu saya mempercepatkan kita punya pembelajaran. Kalau awak tak ada respon, maka dia akan jadi lambat. Sebab saya takut nanti saya mengajar laju-laju tengok belajar tak faham pun. Rupanya saya yang faham. Nanti saya yang masuk PSN. Macam tu. Okey ya. Sekarang ni kita tengok lagi. Jadi khabar ni dia kena mutabaqah. Tengok yang kuning. Yang kuning tu yang buku awak lah. Tengok yang kuning tu yang buku awak. Dia terus selari. Mubtada muzakkar, khabar kena muzakkar. Mubtada muannas, khabar kena muannas. Mubtada mufrad kena mufrad musanna sama musanna. Jamak sama jamak. Jamak taksir kena guna mufrad muannas. Kalau jamak taksir. Kalau mubtada tu jamak taksir. Contoh al-aqlam tadi tu. Aqlam tu apa maksud dia? Pen. Pen ni berangkal ke tidak? Tidak. Jadi dia kena guna khabar dia mufrad muannas. Kalau kita guna jamak juga al-aqlamu jamiluna, salah. Dia kena al-aqlamu jamilatun. So jamilatun adalah khabar, al-aqlamu adalah mubtada. Senang je lah sebenarnya tajuk khabar ni.
Itu konsep asas dia kepada tajuk mubtada dan khabar ini. Tajuk asas dia itu yang penting sekali. Okey, lebih daripada itu, mari kita lihat di sini pula. Dia ada berkait dengan jenis-jenis khabar. Yang ni biasanya masuk biasa. Sentiasa masuklah tajuk khabar ni. Jenis-jenis khabar ni. Sentiasa masuk biasa. Sering kali. Jadi kena faham betul-betul tajuk ni. Tajuk ni pun bukan susah pun. Kalau faham daripada tadi, tip-tip tadi. Ada kena isim, dia kena nakirah, marfu', menyempurnakan makna mubtada. Kalau cukup syarat tu, ataupun ada syarat-syarat tu, maka jadilah dia khabar. Okey, kemudian kita tengok jenis-jenis khabar. Khabar ni dia ada 1, 2, 3, 4 jenis. Iaitu khabar mufrad, khabar jumlah fi'liyah dan khabar jumlah ismiyah, dan lagi satu lagi khabar jumlah syibhu jumlah. Okey. Ada dalam video Ustaz Selamba tajuk ni sebenarnya ni. Jadi nanti kalau siapa yang rasa macam nak ulang balik, boleh tengok dalam tajuk khabar. Ada siap dengan latihan. Okey. So hari ni kita nak belajar jenis-jenis khabar. Jenis-jenis khabar ini dia ada 4 jenis. 4 jenis berdasarkan apa? Berdasarkan unsur. Berapa unsur dia ada? Contohnya al-muslimu jamilun. Okey, jamilun tu khabar. Khabar jenis apa? Khabar mufrad. Al-muslimani jamilani khabar. Khabar apa? Khabar mufrad juga. Walaupun dia dua orang muslim itu handsome dua-dua tu. Walaupun dia musanna di situ, ini bukan soal mufrad musanna jamak ni nama dia. Kalau mufrad musanna jamak dia akan jadi khabar mufrad, khabar musanna, khabar jamak. Gitu pembagian dia. Sekarang ni dia tak bagi macam tu. Dia tak bagikan ikut mufrad musanna jamak. Dia bahagikan ini mengikut apa? Ni ramai pelajar keliru. Dia bahagi ini berdasarkan berapa unsur yang ada dalam kalimah tu. Ada berapa unsur. Contoh jamilun, satu je, satu kalimah. Cantik. Jamilah ni, satu kalimah ke dua kalimah? Cuba jawab. Jamilah ni satu kalimah atau dua kalimah? Everybody. Buka suara sikit dengar soalan saya. Jamilah ni satu kalimah ke dua kalimah? Cuba jawab. Buka mic. Okay, Hidayah cakap satu. Lagi? Cuba sebut. Everybody. Kita tak ramai sangat. Okey, cuba sebut. Berapa kalimah? Jamilah ni. Satu ke dua ke tiga ke empat? Itu jawapan awak. Silakan. Chat sekarang. Chat boleh. Jawab ke mulut boleh. Mikrofon. Hello. Syafara satu. Nur Hidayah satu. Fahrin satu. Lagi? Mana lagi? Ainin. Mariam. Sila bagi jawapan anda. Ya, Farin. Satu. Ya, awak dah jawab dalam tu. Jawab lagi 2 kali. Jawablah awak ni. Okay. Thank you. Okay, orang lain. Farin memberi motivasi pada kawan-kawan yang lain. Jawab. Okay, itu dia. So, jamilah ni tu satu kalimah. Sebab itu dia panggil mufrad. Itu dia panggil khabar mufrad. Sebab dia satu kalimah. Bukan makna dia tu dua kan. Dua orang muslim itu kedua-duanya handsome. Begitu juga dengan al-muslimuna, jamiluna. Berapa tu? Satu kalimah juga kan. Sebab itu dia panggil mufrad. Itu beza dia. Maksudnya dia berdasarkan kuantiti kalimah khabar tu sendiri. Satu ke dua ke tiga ke empat. Kalau satu dipanggil khabar mufrad. Faham? Okey. Walaupun jamilah ni musanna jamak sekalipun. Yang penting kalimah tu satu. Okey. Yang kedua. Khabar yang kedua. Okey, bagus. Bagus, Hidayah. Khabar yang kedua, saya tak nak pergi ke saya nak pergi tu apa? Saya pergi kepada jumlah fi'liyah.
Khabar jumlah fi'liyah. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul muka surat 22 ni. Perhatikan. Siapa tengah minum, letak air kat tepi. Sebab ni penting. Letak air kat tepi. Siapa tengah makan nasi, Farin makan nasi, letak pinggan kat tepi dulu, basuh tangan. Mana Ustaz tahu? Alah, macam tak biasa. Okey. Saja je kurang itu Farin. Kita tengok pada khabar jumlah fi'liyah. Al-muslimu yazhabu ilal masjidi. Al-muslimu yazhabu ilal masjidi. Okey. Yang kedua pula, al-muslimani yazhabani ilal masjidi. Yang ketiga, al-muslimuna yazhabuna ilal masjidi. Dalam bahasa Arab ni dia macam ni. Fi'il ni kan. Awak tengok, Ustaz, yazhabu tu pertamanya dia, Ustaz kata tadi dia kena isim. Khabar kena isim kan, tapi yazhabu tu fi'il. Betul tak? Itu antara soalan awak. Yang keduanya, ada dua isu lah dalam khabar jumlah fi'liyah ni. Yang keduanya, yazhabu tu satu kalimah aja. Yazhabani satu kalimah. Kenapa dia tak jadi khabar mufrad? Tapi yang ni jadi khabar jumlah fi'liyah. Kerana bila melibatkan fi'il, dalam bahasa Arab, dia berbeza dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kalau kita sebut pergi, P-E-R-G-I, pergi, kita tak menetapkan siapa yang pergi. Betul tak? Dengan dalam kalimah pergi tu, dalam perkataan pergi, dia boleh berlaku dia pergi, saya pergi, awak pergi, semuanya pergi. Dia tak, dalam bahasa Melayu tak ada saya pergi tu, awak pergi tak, dia pergi hu, tak ada. Macam tu. Tapi dalam bahasa Arab dia ada. Kalau yazhabu, automatik dah tahu dia lelaki pergi. He goes, dah tahu automatik. Kalau kita kata yazhabani, kita tahu mereka, both of them go, dah tahu automatik kedua-dua mereka pergi kan? Tapi bahasa Melayu kalau sebut pergi je lah. Sama dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kalau sebut go, boleh jadi I go, boleh jadi you go, boleh jadi they go. Go saja tidak melambangkan, dia tak ada membawa makna itu. Tetapi bahasa Arab berbeza. Ini kena faham dulu perbezaan ni. Kalau kita sebut yazhabu, automatik kita tahu dalam bahasa Arab ni yazhabu, dia pergi, lelaki. Tak kira lah siapa-siapa pun, orang Muslim itu ke, nama Fahrin ke, nama Rahmat ke. Yang penting dia tu lelaki, pergi. Kalau sebut yazhabani, mereka berdua lelaki yang pergi tu. Kalau sebut yazhabuna, mereka semua lelaki pergi ke masjid. Dia dah bawa makna tu. Jadi di sini sebenarnya yazhabu itu dan yazhabani itu dan yazhabuna itu ada berapa unsur dalam kalimat? Satu atau dua? Satu atau dua. Okey. Dia ada dua unsur, bukan satu. Contoh yazhabu. Ada apa dalam tu? Ada yazhabu satu, ada huwa satu. Yazhabani, ada yazhabani, yazhab tu satu. Lepas tu alif nun tu satu, alif tu satu lagi kan. Yazhabuna, dia ada waw. So kita kira macam mana? Yazhabu tu satu, waw tu satu. Yazhabu tu satu, alif isnain itu satu. Jadi dua unsur. Itu dia panggil khabar jumlah fi'liyah dan tak panggil khabar mufrad. Walaupun nampak macam mufrad. Ini khabar jumlah fi'liyah. Okey. So kalau khabar tu berbentuk okey, soalan yang kedua, isu yang kedua. Ustaz kata tadi tu habis isu pertama. Isu satu atau dua. Isu yang kedua, Ustaz kata tadi khabar mesti isim. Betul tak kat depan sana? Betul, khabar mesti isim. Tapi sekarang ni khabar yazhabu tu fi'il. Okey. Jawapan dia ialah kita bukan kata yazhabu tu fi'il. Kita bukan kata yazhabu tu khabar. Kita kata jumlah yazhabu tu. Jumlah yazhabu tu khabar. Jadi jumlah yang terdiri daripada isim fi'il yazhabu dan juga isim huwa yazhabani. Yazhabu tu dengan alif
Yazhabuna, yazhabu dengan waw, campur dua unsur itu, maka dia jadi khabar jumlah. So jumlah bukan fa'il, jumlah dikira sebagai isim. So dia tidak keluar daripada kaedah awal tadi tu, yang kita baca muka surat 20 tadi tu. Itulah cerita dia. Tengok bawah dia, contoh khabar. Okey, bawah dia contoh khabar. Dia kata apa? Dia kata contoh khabar ni, dia sebut al-muslimu, contoh ayat al-muslimu jamilun. So jamilun tu khabar marfu' bid dhammah. Kalau yang jumlah jumlah dia bagi jumlah ismiyah dulu. Ismiyah kita tak belajar lagi. Okey. Saya sebutkan dulu ismiyah, lepas tu kita cari contoh. Boleh? Okey. Baru kita cari contoh. Okey, yang jumlah ismiyah ni. Yang ni. Jumlah ismiyah ini. Okey, di sini. Al-muslimu, contoh dia, al-muslimu abuhu muallimun. Orang Islam itu, yang orang Islam itulah, abuhu, ayahnya seorang guru. Jadi soalannya sekarang ni ialah, siapa yang guru? Orang Islam tu ke ayah dia? Muslim itu ke ayah dia? Kalau saya tukar perkataan Muslim lah, saya kata Zaidun. Zaidun abuhu muallimun. Zaid ayahnya seorang guru. Yang guru tu ayah dia ke Zaid? Yang jadi cikgu tu? Ayah dia. Yes, ayah dia. So kena faham, macam contoh al-muslimu, orang Muslim itu ayahnya adalah seorang guru. Muslim itu dia tak bagi tahu nama lah, dia cakap orang tu dia tahu orang tu Islam. Mungkin sebab pakai kopiah ke. Nampak ayah, tapi kenal dia ayah dia cikgu. Tapi dia tu kita tak kenal sangat. Yang kita kenalnya ayah dia. Tu maksudnya. Ayah dia glamour lah. Okey. Orang Islam itu ayahnya guru. Jadi kalau kita nak i'rab abuhu muallimun, so mana khabar dia? Abuhu muallimun tu jumlah ismiyah itu adalah khabar bagi al-muslimin. Itu dia panggil khabar jumlah ismiyah. Dia ada dua kan? Ada berapa tu? Abuhu satu, muallimun satu. Tu senang kira. So ada dua unsur. Sama juga dengan al-muslimani abuhuma muallimun. Ayah dia seorang guru. Al-muslimuna abuhum muallimun. Ayah mereka seorang guru. Mungkin ini maksudnya mereka tu seorang ayah aja, adik-beradik lah. Itu al-muslimuna abuhum muallimun. So abuhum satu, muallimun satu, dua. Jadi dia dua, unsur tu dua, maka dipanggil khabar jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Sebab dua-dua tu isim. Abuhum isim, abu tu isim, hum tu pun isim, muallim pun isim. Yang tadi kenapa panggil jumlah fi'liyah? Sebab yazhabu tu fi'il. Huwa tu isim, yazhabu fi'il, alif nun tu isim, alif tu isim, yazhabuna, yazhabu tu fi'il, waw tu adalah isim. Maka dia bergabung, tu dipanggil khabar jumlah fi'liyah. Adapun jumlah ismiyah ni kedua-duanya isim, kedua-dua unsur tu adalah isim. Faham? Faham? Tak apa, lepas ni kita akan bagi contoh, jangan bimbang. Saya tahu ada yang tak berapa jelas, betul tak? Ada yang tak berapa clear kan? Memang saya sengaja tak nak bagi clear dulu. Lepas Clear. Lepas ni baru clear. Saya tambah satu. Kemudian kita tengok pada khabar syibhu jumlah. Syibhu jumlah ni maknanya CP-CP jumlah. Dia nak kata jumlah pun tidak, nak kata nak kata jumlah pun tidak, nak kata tidak jumlah pun tidak. Sebab apa? Sebab dalam bahasa Arab ni gini. Kamu faham kenapa nama syibhu jumlah? Sepatutnya saya tak cerita je ni. Tapi tak apa. Maklumat tambahan, dia tak tanya dalam periksa. Kenapa nama syibhu jumlah? Sebab apa? Dalam bahasa Arab ni ada haraf jar kan? Ada haraf jar. Haraf jar dalam bahasa Arab ni dia tidak memberi maksud sebenarnya. Itu dia sendiri itu payah nak dapat maksud. Tetapi bila dia kena bergabung dengan kalimah lain, baru dia ada maksud dia. Kita ngafal sekarang ni min daripada ila kepada ila ke fi pada dalam. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab sendiri dia boleh jadi banyak maksud. Min ada banyak maksud, fi ada banyak maksud, ila so tak boleh nak kata maksud dia ni. Payah. Melainkan kena ada kalimah lain. Mana dia kena bergantung dengan kalimah lain, barulah dia memberi maksud sebenar
kalimah haraf jar itu sendiri. Itulah contoh dia. Syibhu jumlah. Kan? Contohnya fil masjid. Al-muslimu fil masjid. Senang ceritanya khabar syibhu jumlah ni senang je, iaitu dia melibatkan khabar itu adalah haraf jar ataupun zaraf. Haraf jar contohnya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wa kaf wa lam. Maka ada kalimah-kalimah ni, maka dia adalah dalam bentuk khabar, di tempat khabar, maka dia jadi khabar syibh jumlah. Okey. Al-muslimu fil masjid. Al-muslimani fil masjid. Al-muslimuna fil masjid. Dia tak berubah. Dia tak berubah. Sebabnya dia khabar syibh jumlah. Fil masjid. Contoh lain kita buat. Ana minal madrasah. Saya dari sekolah. Minal madrasah tu adalah khabar syibh jumlah. Huwa. Contoh lain. Apa lagi? Contoh, dia menghantar surat ke apa ni? Ke London. Arsala ar-risala ila London. Ila London tu adalah arsala ar-risala ila London, itu bukan khabar. Itu jar majrur saja. Bagi contoh lain. Contoh lain, macam contoh kita kata, contoh kita bagi zaraf lah. Zaraf. Contoh zaraf. Kita bagi zaraf, contohnya at-tayru fawqa syajarah. At-tayru, burung, at-tuyuru boleh, at-tuyuru fawqa asyajarah, di atas pokok. Burung di atas pokok. So fawqa asyajarah adalah khabar syibhu jumlah. Itu cerita pasal khabar. Okey, sekarang ni kita nak detailkan. Yang penting ada buku depan awak dan kita nak detailkan. Okey, tengok contoh. Tadi saya bagi gambaran umum je. Memang awak tak faham pun, sebab saya bukan nak suruh faham yang tu. Saya nak bagi awak faham bahawasanya khabar ini, yang tadi kita belajar, kita nak suruh awak faham bahawa khabar ini, jenis-jenis khabar ini ditentukan mengikut berapakah kuantiti unsur. Satu atau dua. Unsur khabar tu ada berapa. Kalau ada dua, dia khabar jumlah. Kalau ada satu, khabar mufrad. Macam tu. Kalau melibatkan jar majrur zarah, maka dia khabar syibh jumlah. Itu nak cerita. Okey. Sekarang bagi contoh. Suatu contoh khabar mufrad. Al-muslimu jamilun. Ini bagi i'rab terus. Contoh i'rab yang detail ni, yang lengkap. Yang kedua, khabar jumlah ismiyah. Contoh al-muslimani abuhuma muallim. So macam mana nak i'rab sebenarnya? Al-muslimani abuhuma muallimun. So al-muslimah tu mubtada lah. Abuhuma muallimun. So jadi macam mana? So baca situ, saya tahu awak boleh baca, tapi saya nak tulis sikit. Lepas ni kat dalam whiteboard. Okey. Sekejap ya. Semua orang ada buku Tengok muka surat 22 23 ni. Saya nak share whiteboard. Okey. So dia buat contoh macam tadi kan. Tak nampak. Okey. Sebenarnya saya tak tahu cara nak kecilkan pen ni. Tak nampak dia punya option lain. Kecilkan pen. Pasal guna pen besar. Ni kan macam ni. Ada pen besar. Tengok ada pen tu. Ada pen. Saya akan tulis dulu. Besar. Ini dia panggil besar. Bapak punya besar ni. Tu. Okey. Nampak boleh baca tu? Boleh baca ke tak boleh ni? Mana pensel ni? Pensel tu. Tepi dia. Tepi dia kat ni. Boleh. Okey, tepi dia. Yang satu.
Oh, boleh. Kecil. Okey. Tunggu terang. Sekarang ni kita bariskan dia. Bariskan kita buat warna merah. Cuba baca satu. Cuba baca ni. Siapa boleh baca? Siapa boleh baca? Al-Muslimah Naninu. Ni. Naninu. Muslimah ni. Ni. Abuhuma. Okey, baca Abu Umar. Huma. Yang satu lagi. Ujung sekali tu Muallimun. Muallimun, mualliman, muallimin. Imun. Betul ke Farin? Saya yakin. Bukan min ke? Salah kot. Apa yang salah? Saya confident. Okey, muallimun. Okey. So itulah bacaan dia. Sekarang kita nak buat 5 soalan scan untuk i'rab. Nanti kita tengok macam mana yang dimaksudkan dengan khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah. Okey, contoh Al-Muslimani. Buat 5 soalan scan. Okey, Fahrin. Saya nak Fahrin tulis. Fahrin? Ya. Cuba jawab 5 soalan scan kat sini. Conteng sikit. Request annotation. Guna pensel Farin bukan pensel, pilih yang option pensel, dia kecil sikit. Kalau pen ni dia besar. Tuan conteng kat mana? Tak ada. Conteng kat ni lah, conteng kat tak request annotation. Ada Ustaz. Ada nampak saya conteng tak? Nampak merah tu. Okey, conteng kat huruf ni. 5 soalan scan. Okey, tulis sekarang Al-Muslimah ni. Soalan 1, apakah soalan 5 soalan scan muka surat 12 ya. Apakah jenis kalimah tersebut? Isim, fi'il ke haraf Al-Muslimani? Isim. Isim. Contenglah situ. Cuba tulis. Okey. Oh, ya. Susahnya. Betul lah tu. Isim. Okey, yang kedua. Apakah i'rab kalimah tersebut Al-Muslimani? Conteng. Rob, habislah. Sama ada dia marfu', mansub, majrur. Nombor 2. Conteng kat nombor 2. Dah Ustaz tengah loading. Loading. Dah conteng tapi loading. Okey, kita tunggu keloadingan itu. Jawapan Hidayah marfu'. Ayah kunci. Ni dia nak jawab sekali ni. Ni budak ni nak jawab. Apa tu kucing? Ingat beruk apa tu. Beruk. Kucing dengan beruk pun tak tahu kau. Okey. Marfu' tu tertinggal waw tu Farin. Lah. Mim ra fa waw ain. Dah lama tak pergi sekolah. Maklum dah. Dah lama tak pergi sekolah. Bila awak sekolah? 3 bulan? Kemarin. Betul lah hari Rabu. Oh, lupa. 15 Lupa awak form 4. Tulis betul-betul. Ejaan tadi. Ya. Tak handsome tak apa. Janji pandai. Okey. Isim marfu'. Nombor 3. Bagus. Nombor 3. Soalan scan yang ketiga. Apa dia? Kenapakah dia marfu'? Dia marfu'. Baca Al-Muslimah ni. Nampak macam majrur kan? Tapi dia marfu', dia bukan majrur. Ya, Kenapa dia marfu'? Macam mana awak tahu dia marfu'? Betul lah. Tulis nombor 3 tu. Jawapan dia tulis kat nombor 3 tu. Macam mana awak tahu dia marfu'? Loading tak apa. Kita faham. Dia loading tak boleh tulis. Awak kampung kat mana ni? Jauh sangat. Ya dah tu. Ya jauh. Ceras lah tu. Mana ada jauh. Seremban. Alah Seremban. Kan jauh sangat pun. Seremban. Boleh tulis? Loading lagi? Sebenarnya tengah fikir tau.
Ya. Yang lain tolong bantu. Okey, boleh tak orang lain? Syafarah ke Razif? Tolong tulis tu nombor 3. Saya dah jawab 2. Siapa jawab siapa? Fikir hak lain. Farin dah jawab 2 tu. Soalan nombor 3 boleh? Razif boleh, Razif. Siapa-siapa lah. Awak klik ni yang butang pula dah. Ikon Yalah Ustaz. ada Dia tarik kaki. boleh terus conteng kan? Awak boleh terus conteng. Saya tak ada request pun. Ya. Tak payah request. Jalan conteng. Tapi janganlah conteng merapu-rapu kot lain. Conteng nombor 3 tu. Nombor 3 silakan. 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 Jangan malu-malu. Patutlah semua orang boleh. Saya tick anyone can share. Okey. Sekarang kena request. Kenapa takut nanti ada yang tersalah tekan. Okey, nombor 3. Kenapakah dia marfu' al-muslimani? Kita dalam era muslimani ni, kenapakah dia marfu'? Kenapa dia tak marfu'? Kenapa dia tidak majrur ke mansub ke? Kenapa dia marfu' al-muslim? Kalau cakap bi alif nun Ustaz? Bukan, itu soalan nombor 4. Nombor 4 Saya jawab nombor 4 dulu lah. Jawab nombor 3 dululah. Jawab nombor 4 apa? Nombor 3 dululah. Dah ada dah tu. Ya, Syafarah. Syafarah dia jawab mubtada. Okey, betul jawapan Syafarah. Syafarah, conteng kat sini boleh tak? Conteng kat yang kat chat tu betul dah. Awak conteng kat nombor 3 tu, kat skrin tu. Tanya sikit skrin. Oh. Awak guna phone ke ni? Ya. Oh, dia guna phone. Dia Farin awak guna laptop. Kan? Kalau kita guna laptop dia senang sikit, tapi sebenarnya guna phone pun boleh conteng, cuma tak. Sebenarnya awak kena klik 3 butang tu, 3 butang kat phone awak tu kan ada 3 butang tu. Lepas tu dia ada lambang conteng-conteng, lambang macam tali tu. Tu untuk conteng, dia panggil annotation. Awak klik situ, nanti saya akan approve bahawa awak boleh conteng. So jawapan untuk Syafarah ialah mubtada. Saya conteng dululah sini. Okey. Saya bantu. Lepas ni Farin bantu. Nombor 4 Farin tulis. Allah, salah pula tulis. Sekejap Okey. Mubtada. Ustaz ada dengar bising-bising tak? Ada. Saya? Awak tak bising. Baik. Tak, kita lepas tadi. Okey. Tak ada. Orang tak dengar. Mana? Mubtada. Okey. Nombor 4. Okey. Soalan nombor 4, muka surat 12. Siapa yang tak ingat lagi soalan scan ni, buka balik muka surat 12. Soalan keempat, baca Farin. Dengan apakah ia marfu'? Apakah ia marfu'? Okey, tulis jawapan. Conteng. Farin, awak tulis. Tulis bi alif nun je lah. Bukan bi alif nun, bil alif. Bil alif nun. Tulis alif je. Tarik je satu. Allah, alif macam ni. Boleh dah tu. Alif tapi bengkok. Lama tak pergi sekolah. Tu dia. Sama aja. Halal. Okey, soalan bagus. Soalan kelima, apa baca soalan yang kelima? Buku itulah. Okey, Hidayah. Hidayah cuba conteng kat situ Hidayah jawapan awak tu. Bagi peluang Hidayah conteng pula. Annotation. Hidayah guna phone juga Tak boleh. Why tak boleh? Sebaik saya tak ada phone. Dia sebenarnya boleh je, tapi mungkin tak apa. Okey, jawapan Hidayah tu musanna. Betul jawapan dia. Jawapan dia betul walaupun tak ada conteng, jawapan dia betul. Musanna itu jawapan dia. Kenapakah dia marfu' dengan alif? Sebab dia musanna. Al-muslimani itu musanna. Dah, settle lah. Habis pasal al-muslimani. Sekarang tajuk kita ialah khabar. Musliman itu tajuk mubtada, tapi tak apa, refresh lah. Sebab mubtada dan khabar dia mesti belajar seiringan.
Sudah ada khabar, kena cari mubtada. Macam mana nak cari khabar ni, kena cari mubtada dulu. Ni mubtada dia al-muslimani, settle. Sekarang kita pindah kepada kalimah Abu Huma. Abu Huma ni, okey, Abu Huma. Kita buat 5 soalan sekian untuk Abu dulu. Boleh. Buat Farin. Abu tu apa? Sekarang. Sekarang kan Ustaz? Ya, sekarang. Tulis bawah dia. Tak payah tulis nombor. Nombor 1, 2, 3 dah ada. Kita pakai yang ni. Nombor kita pakai yang ni. Tulis jawapan je. Abu lah. Pakai Abu dulu. Abu. Oi, saya ingat lagi. Okey dah tu. Boleh baca. Yang tak faham Aku lagi nak buat. Okey, yang kedua. Yang pertama isim. Yang kedua. Marfu. Ini kita error Abu je. Huma kita tak error lagi tu. Kita error Abu sahaja. Abu. Ya Allah. Okey. Bilang. Okey, tak apa Farin. Sebabkan masa kita tak berapa banyak, cuba voice je. Cakap dengan ni, buka mic. Okey, isim, marfu'. Nombor 3? Isim, marfu'. Okey. Nombor 3, Allah. Khabar lah. Khabar. Awak jawab khabar. Okey, nombor 4. Nombor 4 Nombor 4 wow. Bil waw. Okey, nombor 5. Nombor 5 mufrad. Abu Huma tu nombor 5 mufrad. Sebenarnya kalau awak tengok jadual jati kan, nombor 4 tu kena tengok jadual jati kan. Dalam jadual jati kalau awak perasan lah, bila dia marfu' dengan waw, jumpa tak asmaul khamsah? Dia asmaul khamsah. Abu Huma tu, Abu tu adalah asmaul khamsah. So kat bawah sekali nombor 5 tu kita kena tulis asmaul khamsah, al-asma al-khamsah. Bukan mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Asmaul khamsah ni dia ada hukum dia sendiri. Special, dia special. Sebab tu dia panggil isim 5. 5 tu dia special. So tak apa. Okey, sekarang okey, saya nak laju sikit sebab masa Webex ni dia bagi 50 minit je. Saya nak sekurang-kurangnya kita habiskan ini dan minggu depan kita sambung lagi tajuk khabar ni bagi clear lagi. Okey. Abu ni untuk Huma pula. Abu tadi ni kenapa okey, pertama isim. Yang kedua dia marfu'. Dia marfu'. Yang ketiga kenapakah dia marfu'? Khabar. Bukan khabar. Dia belum khabar lagi. Ini dia panggil mubtada sanin. Mubtada kedua. Mubtada kedua. Kenapa tak kata khabar? Kenapa kita tak boleh kata khabar di sini? Ingat tak khabar syarat dia menyempurnakan makna mubtada. Sekarang ni dah sempurna ke makna mubtada dengan al-muslimani abu tu. Kalau kita buat ayat al-muslimani abu, sempurna tak ayat? Tidak. Kedua-dua orang Islam itu ayah. Ayah apa? Bukan ayah saya, ayah dia, ayah. Kalau dia kata ayah saya ke ayah dia, apa semua tu mungkin lah. Tapi muslimah ni abu. Tak sempurna. Betul lah, orang tak faham lah. Dua orang Islam itu ayah. Ayah apa? Kalau dia kata al-muslimah ni abawani. Dua orang Muslim tu dah jadi ayah dah, bapak dah. Maknanya dia dah kahwin, dah ada anak. Betul. Tapi sekarang dia bukan begitu. Al-muslimah ni Abu Huma. Maknanya dia tak sempurna lagi makna dia. Sebab itu kita tak boleh nak kata Abu tu khabar. Dari segi makna. Faham? Okey. Jadi khabar dia duduk tempat lain. Bukan tu khabar dia. Masih lagi mubtada. Tapi ini dipanggil mubtada thanin. The second mubtada in the world. Ada dua mubtada. Mubtada kedua. Kemudian dengan apa dia marfu'? Dengan waw. Kenapa dia marfu' dengan waw? Sebab dia al-asma al-khamsah. Al-asma min al-asma al-khamsah.
Okey, saya tak nak tulis depan ni, saya nak cakap je sebab masa sangat mencemburui kita. Sebab Webex lepas 50 minit dia akan keluar sendiri. Cuma Webex ni kelebihan dia conteng. Conteng, mana Fahrim boleh conteng, orang lain boleh conteng, saya boleh conteng lagi. Belum Okay. ada Ustaz. So Asmaul Khamsah. Kemudian Huma ni kalau kita i'rab, saya sebut je lah. Huma ni soalan satu isim. Yang kedua dia majrur. Dia majrur tapi dia mabni lah sebab dia dhamir. Dhamir ni kan dia mabni. Tak berubah lah. Tak nampak lah majrur dia tu. Kalau majrur sepatutnya Himi lah. Abu Himi. Tapi sebab dia mabni, so dia kebal Huma tapi dia duduk pada majrur. So soalan kedua, apakah i'rab kalimah Huma? Majrur. Kenapa dia majrur? Kerana dia mudhafun ilaih. Abu tu mudhaf, Huma tu mudhafun ilaih. Ustaz kata Abu tu mubtada' sanin. Ya, betul. Dia mubtada' sanin. Merangkap mudhaf. Mudhaf ni dia tidak memberi kesan. Kita tak tulis sebenarnya mudhaf dalam i'rab ni. Sebenarnya kalau kita tak tulis pun tak apa sebab mudhaf dia tidak mempengaruhi baris. Apa itu? Yang mempengaruhi baris mudhafun ilaih. Awak tengok balik dalam jadual jisim. Bahagian majrurat. Dia tulis tu mudhafun ilaih ke mudhaf? Mudhafun ilaih. Jadi Huma ni dia majrur sebab apa? Sebab dia mudhafun ilaih. Okay, nombor 3 mudhafun ilaih untuk Huma ya. Nombor 4 dengan apa tu tak perlu sebab dia mabni. Nombor 5 pun tak perlu sebab dia mabni. Isim yang mabni nombor 4 dan nombor 5 kita tak perlu i'rab pun sebab dia mabni. Mabni ni sebab dia tak berubah. Tak ada waw, tak ada alif, tak ada dhammah. Tak ada apa. Dia pakai dia je. Okey, faham? Settle yang tu Okey, kita pergi pada muallimun. Apa dia? Settle. Muallimun pula. Okey, muallimun inilah. Soalan satu untuk muallimun. Pertama dia isim. Muallimun. Kedua, marfu'. Ketiga, khabar bagi Abu. Abu tu mubtada' sanin kan? Khabar li mubtada' sanin. Khabar mubtada' yang kedua. Khabar bagi mubtada'. Kenapa kita panggil khabar mubtada' kedua ni? Sebab Abu Huma muallimun. Ayahnya guru. Ayah mereka berdua. So lengkaplah. Kalau kita andai katalah kita tak ada al-muslimah ni, buanglah. Contohnya al-muslimah ni kita buang. Kalau kita tulis ayat dia Abu Huma muallimun. Ayah mereka berdua seorang guru. Faham tak ayat tu? Faham kan? So muallim tu sudah lengkap melengkapi makna Abu tadi. Mana ayahnya seorang guru. Lengkaplah ada mubtada' ada khabar. Kan? Tapi ayat ni dia ada al-muslimani dulu. So dia ada mubtada' lain. Bukan mubtada' sani terus. Sekarang ni dia ada mubtada' yang kedua lah sani tu. Dia ada mubtada'. Jadi soalannya sekarang ni. Kita selesaikan muallimun tadi. Saya ulang Isim muallimun. Marfu'. Yang ketiga khabar li mubtada' sanin. Yang keempat dia marfu' dengan apa? Dengan dhammah muallimun tu. Kenapa dia marfu' dengan dhammah? Sebab dia mufrad. Muallimun mufrad. Settle. Okey, secara ninya kita dah settle setiap i'rab semua kalimah. Okey, last kali. Manakah khabar bagi mubtada' ni? Mubtada' pertama. Mana khabar bagi al-muslimah ni? Mana khabar dia? Where is khabar bagi mubtada' ni? Ya, Abu Huma muallimun. Jumlah ismiyah itulah adalah khabar bagi al-muslimani. Sebab itulah last kali kita tulis wal jumlah al-ismiyah fi mahalli raf'in khabar al-muslimani. Salin. Wal jumlah maksudnya jumlah ni, dua-dua ni. Wal jumlah ni bila sebut dua kan dua unsur lah, tu panggil jumlah. Wal jumlah al-ismiyah, tulis wal jumlah al-ismiyah fi mahalli mim halam raf'in khabar bagi mubtada' awal, mubtada' yang pertama, mubtada' al-muslimani. Saya nak tulis takut lambat sebab masa tak cukup. Saya takut nanti lambat. So tulis lagi sekali saya ulang. Lepas kita i'rab satu habis tadi muallim tadi dah habis tu. Tadi bawah sekali kita tulis wal jumlah al-ismiyah. Ni sini. Tulislah kat mana-mana yang awak nak tulis. Dalam periksa tak apa, nanti saya akan ajar awak teknik jawab periksa lain cerita pula. Sekarang nak bagi faham dulu. Wal jumlah al-ismiyah fi mahalli raf'in
wal jumlah al-ismiyah fi mahalli raf'in, duduk pada tempat, fi mahalli tu mim halam, duduk pada tempat rafa', khabar al-muslimani, khabar bagi al-muslimani. Dia duduk pada tempat marfu'. Sebab apa dia khabar? Sebab apa dia di tempat fi mahalli raf'in, bukan fi mahalli jar? Sebab dia khabar. Biasanya kita letak koma, fi mahalli raf'in, koma, khabar. Itu makna duduk pada. Faham Hidayah? Ya, bagus. Hidayah dah faham. Okey, yang lain silakan. Faham tak faham? Kita nak habis. Faham. Bagus, Fahrim faham. Lagi next, silakan ada soalan tanya. Kita ada 1 minit setengah lagi daripada sekarang. Sebab Webex dah bagi warning 5 minit lagi nak, bukan 5 minit, 2 minit lagi nak habis. Tadi dia dah bagi warning. Okey, silakan. Ada soalan? Syafarah faham Syafarah? Syafarah Razif Maryam Hijriyatil Ashura. Belum ada. Okey. Ada soalan? Tak ada. Sila. Ada soalan nak tanya. Pakai voice saja. Tak ada. Kita belajar khabar mufrad, khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah tak detail lagi. Lepas ni saya akan detailkan khabar jumlah fi'liyah. Minggu depan kita akan detail khabar jumlah fi'liyah dan khabar syibih jumlah. Macam mana i'rab detail ni? Cuba yang lain respon. Faham semua? Okey, Syafarah faham, Razif faham. Yes, bagus. Razif faham. Ya. Okey, terima kasih kepada semua atas sokongan anda semua. Jadi saya harap anda semua faham dan sabar ya. Kita tak habis lagi untuk khabar jumlah fi'liyah dan juga khabar jumlah syibih jumlah minggu depan, dan mungkin tajuk khabar ni kita akan makan 3 minggu. Sebab tajuk khabar ni penting dan banyak soalan masuk. Jadi kita ambil masa lama sikit untuk khabar. Okey, so janganlah ketinggalan untuk minggu hadapan. So jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak habis rupanya.